Tentang isu kontrak Yang Berhormat Menteri Bandar Kuching. Boleh, Bandar Kuching. Di sini, saya baru perasan. Mereka yang Berhormat Menteri Undang-Undang jawab ini perkara penting. Late before the table, where's the revocation gazette? Jawab kan? Okey, saya teruskan. Harap jawab yang Berhormat Menteri Undang. Tadi yang Berhormat Bera pun dah berikan arahan. Menteri Undang-Undang akan jawab. Yang Berhormat Menteri, okey. Ya, please answer now. Yang Berhormat Menteri boleh tanya Biar saya tentang isu habis. kontrak. Boleh minta jalan tak apa. Biar saya habiskan dulu jawapan. Pada masa yang sama, Yang Berhormat Perdana Menteri juga telah mengarahkan Kementerian Kesihatan, kementerian serta agensi yang berkaitan merangka sebuah pelan komprehensif dan inklusif, merangkumi tindakan segera, pelan jangka pendek, sederhana dan pelan jangka panjang bagi memulihkan hala tuju bagi perkhidmatan perubatan dapat dirangka. Isu kedua yang ingin saya jelaskan, Yang Berhormat Menteri tak bagi jalan. Yang terlibatkan oleh Yang Berhormat Menteri tak bagi jalan. Ya, ini Bandar Kuching. Doktor-doktor yang dikatakan Isu kontrak Bandar Kuching. Ya, Berhormat, saya nak tanya, bukankah lain-lain profesi di negara ini semua ini diserap oleh kerajaan? Apakah sebab unik ni hanya doktor-doktor tidak diserapkan dalam servis? Nombor satu. Nombor dua, untuk membelajar sebagai doktor, lebih kurang 1 juta ringgit digunakan. Berapa banyak rugi kepada negara kalau mereka tidak diserapkan? Komplain mereka adalah, yang Berhormat sendiri tahu, Boleh tambah. adalah di mana mereka tak dapat housing loan, tak dapat melanjutkan pelajaran dalam speciality dan sebagainya. Maka bukankah ini satu yang bagus dalam keadaan COVID yang serius ini? Bukankah kita macam tak gunakan akal langsung? Pada masa ini kita tidak memberi keutamaan kepada mereka. What is the silly stand of the government? Boleh minta tambah sikit Terima Bandar kasih. Seperti yang saya sebut tadi, kita telah melanjutkan selama 2 tahun. Tetapi pada masa yang sama, Yang Berhormat Perdana Menteri dengan telah mengarahkan Kementerian Kesihatan dan juga agensi-agensi yang berkaitan, kita rangka sebuah pelan yang lebih komprehensif dan inklusif, berangkumi tindakan segera, pelan jangka pendek, sederhana dan juga pelan jangka panjang Bandar Kuching bagi nak tanya. membolehkan hala tuju perkhidmatan perubatan dapat dirangka. Satu lagi point which is fair point from your side. Kerajaan juga bersetuju melanjutkan pelantikan secara kontrak untuk tempoh maksimum 4 tahun ke atas pegawai perubatan dan pegawai pergigian yang diterima mengikut pengajian kepakaran dalam tempoh kontrak 2 tahun pertama. Jadi langkah ini bagi memastikan pegawai-pegawai yang berkenaan berjaya melengkapkan pengajian kepakaran masing-masing. Boleh Berhormat Isu yang Bandar satu Kuching. lagi Mohon adalah celah, isu kluster kilang yang disebut oleh Yang Berhormat Pak Dixon. Mohon celah. Bandar Kuching. Gopeng. Terima kasih Yang Bandar Kuching Berhormat boleh Menteri. selepas Gopeng. Ini berkenaan dengan lanjukan kontrak kepada mereka yang dapat hadiah latihan persetujuan. 4 tahun sebenarnya tidak cukup. Betul. Ini menunjukkan bahawa yang buat keputusan tidak tahu Exactly. career pathway untuk pakar. 4 tahun ini tempoh minimum untuk habiskan Master of Medicine. Boleh saya Selepas tambah Bandar itu Kuching. tempoh untuk gazettement. Jadi 4 tahun pasti tidak cukup. Sila kaji semula. Ya, Bandar Kuching. Saya hanya nak sebelum YB Shalom saya jawab sekejap. Boleh bagi Bandar Kuching. Saya tambah Bandar Kuching. Terima kasih Bagi YB. Menteri. Hanya doktor yang dapat perkhidmatan wajib mengikut undang-undang, dan dengan itu sejak dahulu tidak semualah yang menjalankan khidmat wajib akan kekal dalam perkhidmatan kerajaan. Dasar membenarkan peluang-peluang kontrak memberi lebih bilangan graduan doktor untuk menjalani latihan wajib ataupun dishousemanship selaras dengan bilangan graduan perubatan yang kian meningkat. Okey, boleh minta penjelasan. Bandar Kuching. Bandar sini. Okay. Ya. Terima kasih Habib Menteri. Ini satu isu yang sangat mustahak. Sebenarnya Perdana Menteri telah menjanjikan bahawa hanya perlukan 2 bilion untuk selesaikan isu kontrak ini. Kenapa kerajaan tidak memperuntukkan 2 bilion ini? Inilah doktor-doktor kita, petugas-petugas kesihatan kita yang telah merawat, telah menjaga kita dalam masa pandemik ini. Malah penyelesaian yang diberikan is half-baked. Kenapa? Seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Gopeng tadi, tidak cukup masa. Dan ada satu syarat di mana mereka boleh apply untuk HLP, tetapi jika mereka tidak dapat HLP dalam masa itu, mereka tidak dapat extension of the contract. Saya bagi tahu, in reality, on the ground, that 2 years extension, they will not get HLP. Sebab ada lagi permanent post yang juga applying for HLP. So how do you guarantee this? This is not a comprehensive solution. Dan Perdana Menteri kata 2 bilion untuk selesaikan masalah ini. Kenapa tak memperuntukkan untuk doktor muda kita? Hari ini saya nampak gambar, saya nampak video mereka hantar in the hospitals. This is heartbreaking.
When the doctors are walking, that shows that the system is broken. And please do something about it dengan izin. Terima kasih Yang Berhormat Bandar Kuching. Boleh saya jawab soalan tadi? Tempoh masa pelanjutan selama 2 tahun tadi seperti saya sebut tadi, dibuat supaya penyelesaian yang lebih holistik dapat diperincikan kerana melibatkan aspek perundangan seperti tempoh perkhidmatan wajib selain yang lain lah. Tapi saya terima komen tadi. Saya isu YB Salam. Ya, saya mudah je soalan. 4 tahun tu, 4 tahun tu. Saya bukan doktor, so saya punya soalan bukan bersifat seperti mana yang dikemukakan oleh Kuching. Saya terkejut bila menteri menjawab bahawa kerajaan prihatin dengan masalah yang dihadapi oleh doktor-doktor kontrak. Tetapi penyelesaiannya seolah-olah langsung tidak prihatin. Kerana doktor-doktor kontrak ini memohon penyelesaian yang muktamad di mana mereka tidak lagi menjadi sebagai pekerja kontrak yang masa depan mereka tak terjamin. Dan penyelesaian yang diberikan 4 tahun kontrak, it implies that for the next 4 years this practice will carry on. So bagaimana kita boleh kata kita prihatin? Ya? Terima kasih Yang Berhormat Salam. Kuala Selangor Saya nak jawab soalan Yang Berhormat Prof. Dixon mengenai isu kilang tadi. Berdasarkan data Kementerian Kesihatan, Menteri Kuala Selangor. mungkin Menteri tak faham soal pakar. Tapi tak akan seluruh kerajaan tak ada orang yang tahu karier untuk seorang pakar. Kementerian Kesihatan ada orang yang melalui karier yang sama. DG mesti tahu. Semua doktor di Kementerian Kesihatan pun tahu. Tak ada tanya. 4 tahun tak cukup. Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Saya terpaksa mengajukan perkara ini kepada Menteri. Ya, apakah Menteri sedar ataupun Yang Berhormat Pagoh sedar, ya, bahawa dalam langkah-langkah yang dicadangkan dalam pelan pemulihan itu, hampir seluruhnya telah dibangkitkan oleh 46 pakar-pakar perubatan yang telah mengemukakan cadangan-cadangan itu pada Januari 2021, 7 bulan yang lalu, ketika kes hanyalah 3,000. Hari ini kes sudah mencecah 1 juta, Menteri. Apakah Pagoh was sleeping on the job? Kerana perkara yang dibangkitkan, yang nak dimasukkan ya dalam langkah-langkah pelan pemulihan itu antara lainnya saring jejak asing, FTTIS, menggunakan RTKAG, ya, dan perkara-perkara yang bersangkutan dengan meletakkan kategori 1 dan 2 jangan dibawa ke hospital, termasuklah juga tentang vaccination yang mahu dicadangkan oleh 46 pakar itu sebagai mengambil pendekatan whole of government and whole of society approach. Tetapi hari ini Menteri tolong beritahu kepada Yang Berhormat Pagoh bahawa he is 7 months too late. Dan sebab kerana itu, kita sedang menyaksikan 1 juta kes dengan kematian hampir 6,000 yang sangat malang. This is why ya, saya minta supaya Menteri beritahu kepada YB Pagoh, he has lost touch. Dia telah aloof, disconnected daripada akar rumi seperti mana yang disebutkan oleh YB Muaz. Kuala Selangor Kuala Selangor. Saya ada berita saya besok Menteri Kesihatan ada membuat penerangan. Tangga batu sikit Yang Berhormat. Tangga batu boleh. Ini pelan pemulihan yang dibangkitkan oleh Perdana pemulihan Menteri. tangga batu. Boleh sikit ya, Berhormat? Sikit ya. Terima kasih Yang Betul. Saya ingin bertanya, apakah yang dipulihkan? Ya, contohnya jika doktor kontrak ditamatkan kontrak sedangkan pandemik sedang menggila dan golongan-golongan muda yang profesional ini teraniaya. Bagaimana kita nak jawab kepada anak-anak yang bercita menjadi doktor bahawa bidang ini tidak menjanjikan masa depan. Belajar bertahun-tahun dan menjadi hero sejak pandemik. Namun disampahkan begitu saja. Terima kasih. Seperti yang saya sebut tadi, besok ada peluang lagi dengan Menteri Kesihatan akan memberi penerangan. Saya hanya memberi ulasan sebentar tadi mengenai apa yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Isu kedua kalau boleh saya jawab ialah isu isu perkilangan tadi, kluster kilang.
berdasarkan data Kementerian Kesihatan bagi tempoh 1 Jun hingga 23 Julai, iaitu tempoh pelaksanaan P3.0 ataupun total lockdown, lebih